Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Berita Nukas edisi tengah hari 11 April 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita utama, perasmian bangunan Pejabat Daerah Kecil Sepauh membuktikan Kerajaan Sarawak menepati janji dalam membawa pembangunan dan kemudahan untuk manfaat rakyat dalam tempoh masa panjang. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan majlis perasmian bangunan Pejabat Daerah Kecil Sepauh pada Sabtu. Bangunan Pejabat Daerah Kecil Sepauh baharu itu telah siap sepenuhnya dengan kos pembinaan sebanyak RM4.62 juta. Ia sekaligus menjadi mercu tanda baru bagi Pekan Sepauh. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut meninjau ke kawasan projek pembinaan Riverfront yang sudah siap. Pembinaan projek yang bernilai RM4.99 juta itu telah bermula pada Mac 2019 dan telah siap sepenuhnya pada Disember 2020. Projek berkenaan juga merupakan janji ditepati oleh Kerajaan Sarawak kepada masyarakat setempat. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga turut menepati janjinya bagi membina lapangan terbang Sepauh di Bebuling yang bernilai RM108 juta. Menurut beliau, lapangan terbang tersebut penting sebagai pusat pengangkutan untuk menghantar hasil makanan dan produk makanan dari Sepauh Betong dan kawasan sekitarnya ke Singapura. Airport tu penting kerana tempat kita mengeluarkan hasil makanan. Sebab kawasan Sadok termasuklah Betong dan kawasan dekatnya akan menjadi food basket. Kita pula agro park, iaitu taman untuk mengeluarkan hasil makanan, dan makanan tu mesti kita jual terus ke pasaran. Pasarannya bukan di Betong aja. Hasilnya banyak kita jual ke luar negara. Sebab ya pola airport dan juga mungkin kini itu ada belon baru yang menjadi belon kargo, bolehlah kita hantar ke luar negara khasnya Singapura. Berucap dalam Majlis Lawatan Kerja janji ditepati ke daerah kecil Sepauh di Dewan Masyarakat Sepauh pada Sabtu, Datuk Patinggi Abang Zohari menambah lagi pembinaan lapangan terbang itu akan memudahkan aktiviti pelancongan di kawasan tersebut kerana pembinaannya yang berdekatan dengan tempat pelancongan termasuk batang air. Airport tu dekat dengan tempat-tempat pelancongan, termasuklah batang air. Jadi saya pernah menjadi Menteri Pelancongan, saya ngembaklah kurang pelancong naik bas dari Kuching ke Batang Air 4 jam lebih. Pelancong dari luar negara panjang gilanya 4 jam. Jadi sebabnya kalau kita ada airport tu, yang boleh pergi ke kawasan pelancongan dekat Betong dan juga boleh pergi ke Batang Air, Nangan Tasik kita. Dan di siangnya boleh makan ikan tilapia. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut meluluskan peruntukan sebanyak RM30 juta bagi projek menaik taraf jabatan ikonik di Sepauh. Menurut beliau, jabatan baru ini dibina kerana jabatan yang sedia ada tidak dapat dilalui oleh kenderaan berat termasuk kenderaan bomba. Pertamanya kita nak mula jabatan baru. Ingat saya bagaimana jabatan kita ya, lori susah masuk, bomba. Kerana atasnya jambatan dia sip berbuka, bomba susah masuk. Jadi kita mula jambatan baru. Adalah sidak mula cadangan jambatan tu, tapi sip berapa kaca. Sebab biasa ada gelas, Sepauh mesti ada jambatan lebih kaca daripada cadangan mula. Maka kita naik taraf jabatannya yang berharga lebih 30 juta. Walaupun tendanya kurang pada 30 juta. Dan maknanya jambatan kita ke seberangnya adalah jambatan yang ikonik, ada desain juga. Projek pembinaan jabatan tersebut dijadual bermula bulan depan yang akan mengambil masa 30 bulan dan dijangka siap pada akhir tahun 2023. Berita seterusnya mengenai siri lawatan kerja 2 hari Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidol ke Dewan Undangan Negeri Dun Semop yang diteruskan dengan pengagihan geran Projek Kecil Luar Bandar MRP. Pada Sabtu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop turut menyampaikan sumbangan MRP berjumlah RM105,300.
Penerimaan terdiri daripada 13 buah masjid dan masing-masing menerima RM1,500 bagi tujuan mengadakan aktiviti di bulan Ramadan. Manakala peruntukan RM500 turut diagihkan kepada setiap 5 buah surau untuk tujuan yang sama. Sementara itu, 14 unit Sabakas menerima peruntukan masing-masing RM1,000 dan Sabakas unit Kampung Semop menerima RM1,500 untuk tujuan mengadakan program pengagihan bubur lambuk dan program berkaitan. Lawatan kerja Abdullah pada kali ini turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM22,000 kepada 22 buah sekolah di Dun Semop bagi tujuan mengadakan aktiviti di bulan Ramadan. Selain itu, Jawatankuasa Masjid Darul Ibadah Kampung Tekajong menerima sumbangan RM2,500 dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Serdeng menerima peruntukan RM6,900 untuk tujuan pembelian peralatan teknologi maklumat. Gerakan Prihatin Pulau Bruit turut menerima peruntukan RM3,000 dan Sekolah Kebangsaan SK Muhammad Redeh Saai juga menerima sumbangan RM1,400. Di Rumah Peter Minggat, Jalan Sibu, Tanjung Manis, Abdullah menyampaikan peruntukan RM33,000 bagi tujuan gotong royong menembok jalan di hadapan rumah panjang mereka. Beliau seterusnya menyaksikan majlis ringkas penyerahan projek Siap Baik Pulih Masjid Darul Falah di Kampung Saai yang bernilai RM200,000. Berbalik ke peruntukan RM33,000 yang disampaikan Abdullah Saidul di Rumah Peter Minggat, Jalan Sibu, Tanjung Manis. Tuai Rumah Peter Minggat mewakili penduduk rumah panjangnya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Abdullah di atas sumbangan yang amat bermakna itu. Aku Rumah Peter Minggat dari Jalan Sibu Tanjung Manis itu meri bersaing ke beliau Abdullah Saidul mudah ya sudah datang ke kami tadi nyengok kami di tu mendak penusah kami buat kawasan Rumah Panjang Koto. Jadi ya tadi datang di tu meri bantuan ngagai kami kena kami agak jalan buat kawasan Rumah Panjang itu. Jadi aku tadi sekali lagi meri bersaing ke Abdullah Saidul mudah ya sudah meri bantuan ngagai kami berumah panjang. Terima kasih besar-besar Abdullah Saidul. Sementara itu, ketika dihubungi Tuai Rumah Peter berkata, Abdullah sebelum ini juga telah membantu mereka membina laluan ke rumah panjang dengan sumbangan sebanyak RM10,000. Tambahnya, penduduk 20 pintu rumah panjang, mereka amat berbesar hati dan merakamkan penghargaan kepada Abdullah yang juga akan memberi peruntukan untuk menambah laluan masuk ke rumah panjang. Beralih ke laporan COVID-19, kes positif di Sarawak masih menunjukkan peningkatan apabila 296 kes baharu dikesan di 19 daerah pada Sabtu, menaikkan lagi jumlah keseluruhannya kepada 19,558 kes. Berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti berikut. Sehubungan dengan itu, daerah Matu kini bertukar status kepada merah. Kenyataan sama turut mengisytiharkan penambahan 2 lagi kluster baharu iaitu kluster Pujut 1 di Miri dan kluster Jalan Bambangan di Mukah. Dalam pada itu, menjelang Ramadan yang bakal tiba, JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya turut memaklumkan mengenai kebenaran kepada umat Islam untuk berbuka puasa di hotel, restoran mahupun dewan. Namun begitu, ia tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti tertera. Untuk itu, garis panduan SOP terperinci boleh didapati di laman web Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.